Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Nabila Abdul Karim. Saya bersama rakan-rakan saya dari kumpulan C akan membentangkan tajuk hidrogen. Nama-nama kumpulan kami adalah Nazrul Mubin, seterusnya saya sendiri, Muhammad Uli Nuha, seterusnya Nur Anatina Suha dan juga Muhammad Amir Ashraf. Apakah itu hidrogen? Hidrogen adalah unsur kimia dengan simbol H yang berada dalam kumpulan 1 dan berkala 1 dengan berat standard atom daripada 1.008. Hidrogen adalah unsur yang paling ringan di jadual berkala. Hidrogen adalah paling banyak bahan kimia di alam semesta, merangkumi kira-kira 75% daripada keseluruhan barionik jisim. Hidrogen wujud secara bebas dan juga sebagai sebahagian daripada air, bahan galian dan bahan organik. Hidrogen dibebaskan semula melalui elektrolisis air dan melalui pemprosesan petroleum. Hidrogen tidak terbakar, namun meletup apabila bercampur dengan oksigen dan didedahkan kepada api. Gas hidrogen juga dikenali sebagai H2. Diwujudkan dalam makmal pada awal kurun ke-16 melalui campuran logam dengan asid yang kuat. Pada 1766 hingga 81, Henry Cavendish merupakan orang yang pertama menyifatkan gas hidrogen sebagai bahan diskrit dan menghasilkan air apabila dibakar. Sifat yang memberikan namanya yang bermaksud penghasil air dalam bahasa Yunani. Aplikasi tenaga hidrogen yang paling banyak diguna pakai di seluruh dunia ialah sel bahan bakar hidrogen. Sel bahan bakar hidrogen ini secara umumnya berfungsi hampir sama dengan sebuah bateri elektrik, iaitu menukarkan tenaga kimia kepada tenaga elektrik dengan menggunakan pergerakan cas ion hidrogen melalui satu membran elektrolit untuk menghasilkan arus elektrik. Kemudian, cas tersebut akan bergabung semula dengan oksigen dan menghasilkan air serta udara panas, iaitu satu-satunya penghasilan daripada sel bahan bakar hidrogen. Sel bahan bakar hidrogen boleh menggabungkan hidrogen dan udara untuk menghasilkan tenaga elektrik pada kecekapan setinggi hampir 60%. Seterusnya, kita akan beralih kepada kesan penggunaan tenaga hidrogen kepada alam kita. Kesan penggunaan tenaga hidrogen terbahagi kepada dua, iaitu kesan yang mendatangkan kebaikan dan juga kesan yang menjurus kepada keburukan. Kesan yang mendatangkan kebaikan yang pertama ialah sumber tenaga yang bersih dan fleksibel. Sel bahan bakar hidrogen memberikan sumber tenaga yang bersih kerana produk sampingannya hanyalah haba dan air. Tidak seperti biofuel atau hidro, hidrogen tidak memerlukan kawasan tanah yang besar untuk dihasilkan. Oleh itu, NASA juga telah berusaha menggunakan hidrogen sebagai sumber dengan air yang dihasilkan sebagai produk sampingan yang digunakan sebagai air minuman bagi angkasawan. Ini menunjukkan bahawa sel bahan bakar hidrogen adalah sumber bahan bakar yang tidak beracun. Seterusnya, hidrogen mempunyai masa penggunaan yang lebih lama kerana ia menawarkan kecekapan yang lebih besar sehubungan dengan waktu penggunaannya. Kenderaan hidrogen juga telah membuktikan ia mempunyai jarak yang sama dengan kenderaan yang menggunakan bahan bakar fosil. Hidrogen juga tidak dipengaruhi secara signifikan oleh suhu luar dan tidak merosot dalam cuaca sejuk. Kelebihan ini mempunyai kecekapan yang lebih tinggi ditambah pula dengan masa pengecasan yang singkat. Hidrogen telah memberikan kesan terhadap ketumpatan tenaga tinggi yang meningkatkan produktiviti. Sel bahan bakar hidrogen tidak menghasilkan pelepasan CO2 ataupun karbon dioksida semasa pengoperasiannya. Proses pengisian sel bahan bakar hidrogen mudah dan memakan masa sekitar 3 minit berbanding dengan proses yang lebih lama dan lebih kompleks untuk menukar bateri asid plumbum yang lebih besar ketika perlu dicas. Sel bahan bakar hidrogen dan ketumpatan tenaga bateri lithium ion mempunyai persamaan, menjadikannya pilihan yang terbaik untuk operasi yang sibuk dalam memerlukan peralatan tahan lama.
Tenaga hidrogen ialah tenaga yang versatile kerana ia dapat digunakan dalam bentuk gas atau cecair, seterusnya diubah menjadi elektrik atau bahan bakar, dan terdapat banyak cara untuk menghasilkan tenaga hidrogen. 70 juta metrik tan hidrogen telah dihasilkan secara global setiap tahun untuk digunakan dalam penapisan minyak, pengeluaran amonia, pembuatan baja, pengeluaran bahan kimia dan baja, pemprosesan makanan, metalurgi dan banyak lagi. Akhir sekali, hidrogen merupakan bekalan yang tidak terbatas. Hidrogen dapat dihasilkan dari tenaga boleh diperbaharui yang berlebihan dan disimpan dalam jumlah yang banyak untuk waktu yang lama. Di samping itu, hidrogen mengandungi hampir 3 kali ganda lebih banyak tenaga daripada bahan bakar fosil. Kelebihan tertentu hidrogen hijau ialah dapat dihasilkan di mana sahaja terdapat air dan elektrik untuk menghasilkan lebih banyak elektrik atau haba. Terdapat juga kesan yang menjurus ke arah keburukan. Yang pertama ialah masalah dalam penyimpanan dan pengangkutan di mana hidrogen dapat disimpan sebagai gas dalam tangki tekanan tinggi atau sebagai cairan pada suhu rendah. Tetapi mestilah dalam bentuk gas untuk digunakan untuk kenderaan yang mengangkat barang berat. Penghantaran hidrogen boleh dilakukan tetapi pembekal hanya boleh menghantar gas hidrogen kepada pembeli melalui trailer tube dengan jumlah yang sedikit sahaja. Sekiranya pembeli memerlukan kuantiti bahan bakar yang lebih tinggi, mereka harus membina kilang di lokasi terdekat untuk menghasilkan gas hidrogen. Hidrogen adalah tenaga yang kurang cekap dalam sel bahan bakar kerana hidrogen tidak menandingi bateri lithium ion di mana bateri lithium ion masih merupakan sumber tenaga yang paling cekap tenaga dan berprestasi tinggi untuk kenderaan ringan. Perbandingan di antara hidrogen, bateri lithium ion dan bateri asid plumbum adalah daripada segi kecekapan tangki ke roda apabila mengambil kira kerugian daripada pengeluaran hingga penggunaan. Sel bahan bakar hidrogen mempunyai kerugian tenaga yang jauh lebih tinggi daripada bateri. Hidrogen merupakan sumber bahan bakar yang sangat kuat sehingga menjadikan hidrogen boleh menjadi sangat mudah terbakar. Gas hidrogen akan terbakar di udara pada kepekatan yang sangat luas iaitu di antara 4% hingga boleh mencapai 75%. Sekiranya gas hidrogen bocor, ia dapat menghakis logam dan menjadikan logam tersebut rapuh dan mudah pecah. Kos bagi penggunaan hidrogen adalah tinggi berbanding dengan penggunaan tenaga lain. Hidrogen hijau pada masa ini berharga 3 kali lebih banyak daripada gas asli di Amerika Syarikat. Ia menghasilkan hidrogen hijau jauh lebih mahal daripada menghasilkan hidrogen kelabu atau biru kerana elektrolisis yang dihasilkan lebih mahal walaupun harga elektrolisis turun kerana pengeluaran yang semakin meningkat. Seterusnya adalah contoh kesan kepada negara yang menggunakan tenaga hidrogen. Yang pertama adalah California. Sebagai sebahagian daripada langkah penjimatan tenaga, Pegawai Nasional Tentera California telah menerapkan sistem sel bahan bakar yang dikuasakan oleh panel fotovoltaik. CAARNG bekerjasama dengan Jabatan Tenaga Amerika Syarikat dan juga Pusat Penyelidikan, Pembangunan dan Kejuruteraan Automotif Tank Tentera Darat Amerika Syarikat. Mereka merancang sel bahan bakar hidrogen inovatif ini untuk menggunakan susunan solar dan menukar air menjadi gas hidrogen melalui elektrolisis. Susunan panel ini memberi kuasa kepada sel bahan bakar untuk memadam kebakaran. Yang pertama adalah California. Sebagai sebahagian daripada langkah penjimatan tenaga, Pegawai Nasional Tentera California telah menerapkan sistem sel bahan bakar yang dikuasakan oleh panel fotovoltaik. CAARNG bekerjasama dengan Jabatan Tenaga Amerika Syarikat dan juga Pusat Penyelidikan, Pembangunan dan Kejuruteraan Automotif Tank Tentera Darat Amerika Syarikat. Mereka merancang sel bahan bakar hidrogen inovatif ini untuk menggunakan susunan solar dan menukar air menjadi gas hidrogen melalui elektrolisis. Susunan panel ini memberi kuasa kepada sel bahan bakar untuk memadam kebakaran. Yang kedua adalah di China. Pada tahun 2019, Toyota telah mengumumkan usaha sama penyelidikan dengan pengeluar kenderaan China terkemuka iaitu kumpulan FAW bersama juga dengan pakar sel bahan bakar Beijing Sino High-Tech. Mereka telah mengembangkan kenderaan menggunakan sel bahan bakar yang menjimatkan kos untuk menukar hidrogen menjadi tenaga elektrik. Tumpuan awal adalah pada bas dan juga truk untuk pasaran China, yang kemudian mengumumkan bahawa bandar sudah didorong untuk menukar kenderaan utiliti kepada penggunaan hidrogen yang lebih mesra alam. Selain itu, kerajaan China juga telah menawarkan subsidi yang besar untuk stesen minyak hidrogen
dan merancang untuk membina 5,000 kenderaan yang pertama menjelang akhir tahun 2020. Di China, tenaga hidrogen ini telah dikaji dan mendapat sokongan yang hebat daripada pihak kerajaan serta rakyat. Hal ini kerana mereka bersedia untuk menjadi pengguna utama hidrogen pada tahun-tahun mendatang. Sasaran penggunaan tenaga hidrogen ini dihasilkan dapat menjadi kompetitif yang besar pada tahun 2030. Bahkan, kos pengangkutan terus dipertimbangkan untuk menjadikan tenaga bersih yang lebih murah serta penurunan kos pelaburan dalam peralatan elektrolisis. Secara kesimpulan, tenaga hidrogen bukanlah penemuan yang baru dijumpai, namun kerana gas ini adalah bahan asas yang mudah didapati, penggunaan tenaga hidrogen akan menggantikan bahan bakar yang lain seperti petroleum kerana dijangka gas petroleum akan berkurangan tahun demi tahun. Namun, penggunaan tenaga hidrogen tidaklah meluas kerana kekurangan stesen mengisi minyak hidrogen. Syarikat-syarikat minyak utama telah menolak untuk menubuhkan tangki hidrogen di stesen minyak sedia ada kerana pelbagai sebab, mulai dari keselamatan hinggalah kepada kos yang mempunyai kekurangan permintaan. Tetapi, jelas di sini tenaga hidrogen adalah penghasilan tenaga yang bebas dari karbon dioksida dan akan mengurangkan kesan rumah hijau. Namun, kajian demi kajian dibuat untuk menjadikannya lebih stabil digunakan pada masa kini dan masa hadapan. Sekian, itu saja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum.